الحمد لله ولي المتقين وناصر المستضعفين وقاهر الجبارين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن إمامنا وقدوتنا سيدنا محمدا رسول الله قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sidang Jumat yang dibarakati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa bertakwanya kepada Allah, senantiasa usaha supaya dapat mendirikan segala syiar Allah taala, dan senantiasa usaha supaya kita mengelak daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua cara itu sahajalah yang digelarkan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, dan tidak ada kedudukan yang paling tinggi daripada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala bukan hamba yang banyak harta, bukan hamba yang pangkat tinggi, bukan hamba yang keturunan baik dan keturunan itu ini. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka menjadi perkara yang tidak sering kita mesti mengambil perhatian ialah perkara yang berlaku terhadap saudara kita di bumi Palestin, atau lebih khususnya di bumi Gaza, yang mereka semenjak daripada tempat 7 bulan lalu sehingga sampai kepada hari ini berlakunya satu pertempuran di antara Tufanul Aqsa dengan Suyuful Hadid. Di antara Tufanul Aqsa, yaitu rombongan yang memberi namanya Gerakan Angin Bintang Beliun Aqsa, berlawan dengan seteru mereka yaitu Suyuful Hadid, pedang besi di kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel. Maka pertempuran kali ini adalah menjadi satu pertempuran yang dapat membukarkan hakikat manusia yang sebenar. Lebih lagi, dunia barat, dunia yang mengaku mereka adalah negara-negara yang cukup menjaga kemanusiaan dan tujuan meletakkan bangsa-bangsa bersatu, mempertubuhkan bangsa-bangsa bersatu, ialah tujuan untuk menjaga dan mengawal tidak berlakunya kezaliman di atas permukaan bumi ini. Sebab dipertubuhkan bangsa-bangsa bersatu ataupun yang dikenali sebagai ungkapan Sahak Pracacat adalah selepas daripada timurnya peperangan dunia yang pertama dan peperangan dunia yang kedua,
maka mereka mempertubuhkan satu pertubuhan di dalam dunia yang bertapaknya, yang bertegas, yang polisi ataupun tujuan asasi untuk menjaga dan mengelak daripada sebarang kezoliman ataupun peperangan yang berlaku di dunia ini. Tetapi selepas daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sehingga sampai di zaman kita ini, tidak pernah berhentinya peperangan, lebih-lebih lagi peperangan yang dilakukan atas dunia-dunia Islam dan dunia-dunia Arab. Ini jelas apa yang ditegaskan, apa yang ditunjukkan di dunia ini. Tujuan asasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ialah untuk menjaga dan mengawal negara Israel supaya mereka dapat bertapaknya di bumi Palestin. Semenjak tahun 1948, bendera negara Israel sudah tergembang di atas angkasa langit. Maka daripada saat itulah orang-orang Yahudi yang diberi gelaran bahawa mereka ini adalah Bani Israel, tetapi kebanyakan mereka bukan daripada keturunan Bani Israel, kerana Bani Israel adalah keturunan Nabi Allah Yaqub yang datangnya kepada anak-anak dan adik-beradik Nabi Yusuf alaihimussalam. 12 orang adik-beradik Nabi Yusuf itulah yang digelarkan Bani Israel. Tetapi di dalam sejarah kehidupan Bani Israel, mereka mendapat ketinggian dan kemuliaan. Beberapa kali mereka mendapat kemuliaan dan ketinggian seperti mana di zaman Nabi Daud dan di zaman Nabi Sulaiman. Mereka dapat bertapak dan mendirikan satu kerajaan di kalangan Bani Israel di bumi Palestin di zaman dahulu. Tetapi setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman, tidak lama, tidak lebih daripada 80 tahun sahaja keamanan dan kemakmuran negara kerajaan Nabi Allah Sulaiman, maka runtuhlah kerajaan Bani Israel selepas daripada masa anaknya. Maka selepas itu Allah Ta'ala menghantar pula Nabi Musa. Nabi Musa sebelum pada Nabi Sulaiman. Selepas itu maka datanglah keruntuhan dan kehancuran berikut-ikutnya sehingga sampai di zaman kita. Hampir 2000 tahun orang-orang Yahudi bertaburan di permukaan bumi ini. Mereka tidak pernah ada negara mereka. Maka selepas berlakunya peperangan dunia yang pertama, maka orang-orang Yahudi yang bertaburan di bumi-bumi Eropah, setiap negeri Eropah, maka ramai orang Yahudi yang hidup di sana. Mereka kena seksa, dihalau, dibunuh, dianiayai, dizalimi oleh negara-negara Eropah, terutamanya negara Perancis, negara Spain, negara Britania, British, dan yang lebih dahsyatnya berlaku pembunuhan yang terbesar terhadap orang-orang Yahudi ialah Hitler Jerman semasa peperangan dunia yang pertama dan sampai kepada peperangan yang kedua. Apabila orang-orang Yahudi yang diseksa, dihina di dalam beberapa buah negara Eropah, maka terdapat orang-orang Yahudi yang hidup di dalam negara Islam, dalam negara-negara Arab. Mereka cukup hidup dengan aman, diberi hak kemanusiaannya, diberi hak keracyatannya. Mereka tidak pernah dibunuh dan tidak pernah dihalau keluar daripada bumi Arab. Sama ada orang Yahudi yang berada di negara Morocco, di negara Tunisia, di negara Libya, di negara-negara lain seperti Mesir dan beberapa buah negara di Afrika Barat. Semua mendapat hak kemanusiaan yang dapat hidup di bawah negara Islam. Tetapi mereka tidak mendapat hak kemanusiaan apabila mereka hidup di dalam negara barat. Sebab orang Kristian
mereka sangat benci terhadap orang Yahudi kerana mereka menganggap pembunuhan yang berlaku terhadap Isa, terhadap Yesus Kristus yang dipalang mengikut akidah mereka adalah daripada tangan-tangan orang-orang Yahudi. Maka disebab itulah mereka sangat membenci dan menghina terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di dalam negara mereka. Maka apabila mereka tidak ada keluar, lalu itulah mereka membuat satu persidangan agung yang pertama di negara Switzerland, himpunkan tuan-tuan ataupun mumathil tuan-tuan segala tuan-tuan orang Yahudi semua dunia, hatta mari buat persidangan terbesar di Switzerland. Maka dalam persidangan itulah mereka menimbulkan satu gerakan yang dinamakan gerakan Sahyuniyah, gerakan Zionis. Gerakan Sahyuniyah adalah gerakan di segi politik, tetapi orang-orang Yahudi mereka berakidah pegang bahawa mereka adalah golongan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Sya'bullah al-Mukhtar. Orang Yahudi mereka percaya kata mereka adalah keturunan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah keturunan yang sangat mulia di sisi Allah taala. Maka dengan sebab itulah orang Yahudi mereka tidak berdakwah agama Yahudi mereka selain daripada orang-orang yang datang daripada Bani Israel sahaja. Tetapi gerakan Sahyuniyah adalah gerakan di segi politik dan mereka menanamkan satu pegangan yang baru, iaitu bumi Palestin adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dinamakan Ardullah al-Mi'ad ataupun dalam bahasa kita kata Pandinheng Pantak Sanya, bumi perjanjian yang Allah Taala janji nak beri kepada orang-orang Bani Israel. Maka tatkala beripunya dua pegangan ini, orang Yahudi yang percaya tentang keturunannya yang dipilih oleh Allah dengan gerakan Sahyuniyah yang percaya bahawasanya bumi Palestin adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apatah lagi mereka mendatangkan kisah-kisah para nabi seperti kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan Nabi Ishak dan juga Nabi Yakub yang mereka menamakan Isaac ataupun Jacob ataupun Yosef. Nah, semua King Solomon, King David, semua ini adalah panggilan-panggilan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pegangan orang-orang Yahudi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah taala, sebenarnya di dalam persidangan itu Theodor Herzl, pemimpin pertama orang-orang Yahudi, memberi tawaran di dalam persidangan itu. Dua negara, semuanya 5 negara diberi tawaran, tetapi tinggal pada akhirnya 2 negara yang mereka akan menegak atau membinakan bumi Israel. Pertama, negara Argentin atau dikenali sebagai Argentina. Yang keduanya Palestin. Dan Theodor Herzl sendiri minat dia, sokongnya dia nak binakan bumi Israel di Argentin. Kerana Palestin pada masa itu duduk di bawah kerajaan Utsmaniyah, duduk di bawah khalifah Islam yang terbesar dan kuat kerajaannya. Tidak ada siapa yang kuasa untuk mengalah kerajaan khalifah Utsmaniyah. Maka di dalam persidangan itu datangnya fikrah Sahyuniyah ini, dan ramai di kalangan anggota-anggota persidangan bersetuju bahawa kita mesti membinakan daulah Israel di bumi Palestin. Maka apa jalan dia? Jalan yang pertama, dia pergi menemui Sultan Abdul Hamid setelah kalahnya peperangan dunia yang pertama dan kerajaan Utsmaniyah
pun duduk dalam keadaan lemah, dan segala negeri-negeri yang duduk bawah jagaan Uthmaniyah sudah telucuk tubik mengaku dan memerintah dengan secara persendirian. Dan kerajaan Uthmaniyah memiliki hutang peperangan dunia yang begitu banyak sehingga tidak kuasa nak bayar gaji pekerja-pekerja, tak kuasa nak jaga negara-negara di bawah jagaannya. Maka ramailah negara-negara di zaman itu tubik daripada pemerintahan Khalifah Uthmaniyah. Apabila Theodor Herzl menemui Sultan Abdul Hamid dan cerita tentang hasrat untuk membelinya bumi Palestin dengan apa harga sahaja mereka sanggup akan membayarnya, maka jawabnya Sultan Abdul Hamid dengan keras dan tegas, bumi Palestin bukan bumi saya, bahkan bumi Palestin adalah bumi untuk rakyat-rakyat umat Islam seluruh dunia. Walaupun satu jeka sahaja, kami tidak akan menjualnya bumi Palestin. Selama mana aku ini hidup, maka selama itulah aku tidak memberi izin, tidak menjualkan walaupun sejeka daripada bumi Palestin. Tunggukan sahaja kematian aku ini. Maka apabila Theodor mendapat jawapan daripada Sultan Abdul Hamid dan kekerasannya, tidak ada jalan lain untuk mengelak, bahkan mesti cari jalan untuk meruntuhkan negara Khalifah Uthmaniyah. Maka selepas itulah apabila runtuhnya kerajaan Khalifah Uthmaniyah pada tahun 1824, habisnya khalifah diperintah oleh Mustafa Kamal Atatürk, maka mudah untuk orang-orang Yahudi menguasai bumi Palestin, kerana bumi Palestin di saat itu di bawah jagaan negeri Britania ataupun negeri England British. Dibuat tanda perjanjian pada tahun 1917 oleh seorang menteri luar British, nama dia Lord Balfour. Lord Balfour adalah orang British, orang Kristian yang paling benci sekali terhadap orang-orang Yahudi, dan negara Eropah lain pun benci sekali kepada orang Yahudi. Maka apabila dapat tawaran oleh golongan Yahudi yang kaya-kaya di dalam negara Eropah, memberi wang dan harta tebuh dan riswah kepada mereka supaya memberikan Palestin kepada orang Yahudi, maka mendapat peluang yang besar terhadap negara Eropah untuk menghalaukan orang Yahudi tubik daripada negara mereka, dan mereka mendapat harta yang banyak daripada orang Yahudi. Maka dengan tidak ragu-ragu, Lord Balfour dengan persetujuan Raja British mengeluarkan satu keping surat memberikan bumi Palestin ini hak kepada rakyat Yahudi di seluruh dunia, ditandatangankan pada tahun 1917 Masihi. Maka selepas daripada itu, bertabur-taburlah orang-orang Yahudi yang berada di bumi-bumi Eropah hijrah dan minta izin daripada kerajaan Uthmaniyah selepas daripada Sultan Abdul Hamid, kerana runtuhnya Daulah Uthmaniyah pada Sultan Abdul Majid yang kedua. Lepas pada dia 2, 3, 4 orang lagi sultan. Di kalangan Sultan Uthmaniyah memberi izin kerana permintaan orang Yahudi yang tidak ada negara, yang dibunuh, bermacam-macam kesusahan dibuat oleh orang Eropah, minta bertapak, minta satu tempat untuk nak duduk di bumi Palestin. Maka kerajaan Uthmaniyah beri izin mereka duduk di suatu tempat nama dia Yafa, suatu tempat yang dikenali sebagai salam orang-orang Yahudi. Semenjak tahun 19 lebih, maka orang Yahudi mulai masuk bumi Palestin dan mereka duduk di salam, nama dia Salam Yafa. Sehingga Salam Yafa itulah hari ini namanya ibu kota Tel Aviv ataupun Tel Aviv.
Pada asalnya Salam orang Yahudi yang tupai duduk dari minta tupai kepada orang-orang Palestin supaya mereka boleh hidup dengan secara aman, tidak ada pembunuhan. Maka baiknya hati umat Islam di Palestin memberi pertolongan, memberi perlindungan, dan setengah-setengah mereka memberikan tanah untuk orang-orang Yahudi membinakan kawasan-kawasan mereka. Dan mereka tidak sangka selepas daripada hari itu sampai kepada tahun 1948, lebih kurang 2-30 tahun sahaja, apabila mereka memiliki tanah luas, tentera mereka pun ramai, bilangan Yahudi pun hijrah, masa British duk jaga, sampai beratus-ratus ribu orang Yahudi duduk ada di bumi Palestin. Maka sampainya pada masa yang British nak keluar tubik daripada bumi Palestin, dia tak mau lagi mengawal atau memerintah Palestin, dan dia perakat diungkang sahak pracacat kata 4/10 dia nak tubik daripada bumi Palestin. Maka rakyat Palestin cukup suka, cukup gembira kerana sinsutkan Yekrong hak British. Sinsutkan yuk samai Yekrong British kecup sin nak habis dah kerana British nak tubik daripada bumi Palestin. Mereka tidak sangka bahawasanya masa untuk naiknya negara Israel sudah dimulai. Sebelum daripada itu pun sudah ada tanda-tanda. Tetapi mereka tidak percaya kata orang Israel yang ada di bumi Palestin di zaman itu bilangnya tak sampai 1 juta boleh nak membinakan negeri. Maka pada waktu pagi, orang British, askar British semua tubik daripada bumi Palestin. Apabila mereka belayar dengan kapal layar, kapal laut, di waktu tengah hari berkurang pukul 2 lepas maya Zuhur, maka bendera British sudah turun, bukan bendera Palestin naik, bahkan bendera Israel naik ke moncak langit, menandakan hari ini adalah bumi Israel. Dan selepas daripada itu tak sampai 10 minit, sahab pracacat buka persidangan tergempur warak pisik ring duan rap rong praktik Israel oleh Amerika Syarikat. Lepas daripada naik bendera Israel 10 minit sahaja, Amerika Syarikat rap rong praktik Israel, dan lepas pada tu Rusia Soviet rap rong Israel, dan lepas pada tu negara-negara Eropah lain. Sinsut yuk samai orang-orang Yahudi kena bunuh di negara Eropah. Maka tukarlah setanak for dia orang menupai Palestin dalam masa 2-30 tahun. Bahkan ramai di kalangan orang-orang Israel, orang Yahudi mendapat sancak Palestin. Presiden dia dulu-dulu sancak Palestin belakang, Rudan May, Ishak Shimon Peres sancak Palestin. Sebab mereka ini beranak masa duk le Salam Yafa. Mari beranak mokpok dia mari beranak di Palestin, maka boleh sancak Palestin. Tapi apabila negara Palestin sudah lisuh, naiknya bendera Israel, maka di saat itulah sehingga sampai zaman kita ini 2023, hampir 27 tahun mereka menggunakan segala-gala kejahatan yang dibuat terhadap bumi Gaza ataupun bumi Palestin, sehingga sampainya di tahun ini bumi Palestin yang luas itu sudah dikuasai oleh orang-orang Israel sebanyak 80% bumi Palestin. Hanya tinggal di kawasan Gaza, tak luas daripada cangwak halus pada cangwak negara kita, sama besar dengan cangwak Samud Sakon. Ada satu lagi Difah West Bank ataupun nama Difah Gharbiyah. Dua bumi itu sahajalah yang menjadi milik orang-orang Palestin. Maka berlakulah peperangan pada 47 baru ni, dan di kalangan Hamas, di kalangan tentera-tentera Islam, supaya nak mengelak
dan nak menjagakan Al-Qudsus Syarif, Masjidul Aqsa, yang hampir-hampir orang-orang Israel akan nak meruntuhnya kerana ada alamat. Mereka sudah membuatkan satu istiadat untuk mendirikan Haikal Sulaiman di tapak Masjidil Aqsa, kerana mereka mengatakan bahawa tapak Masjidil Aqsa itulah tempat yang dibinakan kerajaan Solomon ataupun kerajaan Nabi Sulaiman yang terbesar di zaman Bani Israel dahulu. Dan mereka usaha untuk nak meruntuhkan Masjidil Aqsa dengan mentayangkan gambar. Dunia Islam dan kadang-kadang kita sendiri memahami bahawasanya Masjidil Aqsa adalah masjid dom thong, masjid warna emas. Tapi sebenarnya itu bukan Masjidil Aqsa. Itu adalah masjid yang dibina di zaman Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Dan Masjidil Aqsa yang dibinakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dibaharui oleh Umar ibn Khattab adalah masjid yang di depan itu yang berwarna hijau kubahnya. Itulah Masjid Aqsa yang sebenar. Dan mereka menunjukkan gambar. Kadang-kala kita merasai kalaulah dom thong tak kena peracur, tak kena berutuh, tak apa, kerana Masjid Aqsa masih ada. Mereka nak berutuh tapak Masjid Aqsa. Sebab tu kadang-kadang orang Islam sendiri pun faham kata hak itulah Masjid Aqsa. Kalau ia berutuh hak ni pun tak apa, kerana hak ni bukan Masjid Aqsa. Ini tipuan di segi tayang gambar. Duk pukul, sebab itulah lambang Masjid Aqsa Masjid Dom Thong. Kita gimbiklah mana gambar Masjid Aqsa, gambar Masjid Dom Thong belakang. Tak ada gambar Masjid Hak Aqsa Hak Asal. Tunjuk tu belakang. Sebab satu masa apabila dia berutuh oleh orang Israel Masjid Aqsa Hak Asal, dunia Islam kata tak ada berutuh lagi, dok Masjid Dom Thong, dok tak ada berutuh lagi Masjid Aqsa. Ini tipuan yang sangat besar yang menipukan dunia Islam, dan kita kadang-kadang terperangkap dengan tipuan orang-orang Yahudi Israel. Tetapi apa yang diusaha oleh mereka, golongan Hamas, golongan Mujahidin, golongan orang-orang yang bertegak, walaupun mereka sudah mati anak-anak mereka, sudah mati isteri mereka, sudah hancur segala-gala milik mereka, mereka tidak merasai takut. Wa man nasru illa min indillah, kerana tidak ada satu kemenangan, mereka kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemenangan melalui senjata yang berat, bukan kemenangan melalui bilangan tentera yang ramai, tetapi kemenangan datang daripada pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah, ala inna nasrallahi qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat rahmati Allah, di dalam pertempuran kali ini membongkarkan tentang niat jahatnya pakatan-pakatan Zionis dan pakatan-pakatan Krus ataupun Kristian yang pada asalnya mereka sangat memusuhi di antara mereka. Tetapi apabila untuk menghancurkan Islam, untuk meruntuhkan dunia Islam, pakatan jahat di antara Krusid dan songkram Krusid Yukmai dengan Yahudi dapat bergabung dengan kuat. Lebih lagi di kalangan pemimpin Arab yang munafik, yang berpihak kepada orang-orang Yahudi, lebih kasih kepada orang Yahudi lebih daripada saudara mereka Arab Palestin. Walau demikian, apa yang dibongkarkan oleh peperangan ini menandakan bahawasanya perkataan peri kemanusiaan
yang dilaungkan oleh negara Eropah dan yang dilaungkan oleh pracacat adalah perkataan yang dusta apabila perkara itu berlakunya terhadap umat Islam. Ribuan kanak-kanak yang dibunuh dalam peperangan ini. 45,000 orang anak-anak kecil dibunuh. 45,000 lelaki dan orang tua-tua dibunuh di dalam peperangan. Mereka menyerang tempat-tempat pelarian, mustasfa ataupun hospital, tempat-tempat perlindungan kanak-kanak. Mereka meletukkan bom dengan tidak ada peri kemanusiaan terhadap manusia ini. Tetapi apa yang dibuat oleh golongan Hamas, golongan-golongan tawanan, mereka cukup jaga dan memberi kehidupan dengan baik. Maka lepas pada hari ini mereka sudah buat perjanjian berhenti perang lebih kurang 4 hari untuk buat tukaran tawanan-tawanan perang dan membawa masuk makanan dan ubat supaya merawati dan mengubati orang-orang Gaza yang hampir 2 juta manusia. Pada kali ini mereka korban syahid lebih kurang 10,000 lebih. Tetapi pihak Israel juga pada peperangan kali ini menandakan bahawasanya kekuatan yang mereka miliki, alat senjata canggih, tentera-tentera yang banyak tidak dapat mengalahkan tentera Hamas yang hanya ada bilangan tak lebih daripada 20,000. Benarnya Allah Ta'ala menyebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak bilangannya sedikit dapat mengalahkan bilangan yang banyak dengan izin Allah. Maka sepanjang sejarah Islam, sepanjang perjuangan umat-umat Islam di zaman dahulu sehingga sampai di zaman ini, bilangan bukan tua ciwak untuk mendatangkan kemenangan, tetapi keimanan dan keikhlasan berjuang di jalan Allah Ta'ala sahajalah menjadi tujuan yang asasi yang akan datangnya pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengelak dan menolongkan saudara-saudara kita di bumi Palestin dan mengangkatkan darajat keimanan mereka dan terimakan syuhada mereka. Kerana apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, bahawasanya jangan kamu menyangka bahawa seorang orang mati di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah. Maka disebab itulah kita mendapati gambar-gambar yang ditayangkan oleh orang-orang Yahudi sendiri dan orang-orang Islam di bumi Gaza. Orang yang mati syahid, mereka memiliki jasad yang begitu harum, sehingga orang Yahudi sendiri tunjuk gambar dalam suatu dalam satu tempat taruhnya mayat orang Israel 2 hari mati sangat busuk, tapi mayat tentera Hamas lebih kurang 15 hari dah dibunuh, bahu dia lebih sedap, sehingga mereka kena hidup tepi mayat orang Hamas. Kerana hidup tepi mayat orang Israel sangat busuknya bahuannya mereka. Sebab mereka ini hidup di sisi Allah. Maka orang hidup di sisi Allah, maka tetaplah mereka itu bahuan mereka harum yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انجل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلى الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.